Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tengok hari ini tingkatan 4 bab 5. Okey, untuk tingkatan 5 nanti cikgu akan cover balik Okey, kita buat satu-satu. Okey. Tingkatan 5 bab 4. Apa yang kita akan belajar dalam bab 5 ni? Okey, berkaitan dengan PTM 1948, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dalam bab ini kita akan tengok 4 subtopik sahaja. Nampak je macam senang, tapi memang senang. Siapa kata susah? Okey. Bab 5 ada 4 subtopik yang kita akan kaji. Yang pertama kita nak tengok latar belakang penubuhan PTM 1948. Apa latar belakang dia? Yang kedua kita nak tengok kenapakah ditubuhkan PTM 1948 ini? Kenapa? Faktor-faktornya. Kemudian kita tengok yang ketiga, ciri-ciri. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, dan yang keempat, kesannya. Cikgu cubalah bagi habis bab 5 ini buat dalam bentuk video ni supaya anak-anak boleh belajar. Boleh ulang setiap kali boleh ulang. Tak faham tengok, lepas tu buat latihan. Okey, hari ini kita nak tengok satu dulu. Okey, topik yang pertama iaitu latar belakang penubuhan PTM 1948. Okey, kita tengok. Okey, latar belakang. Dalam latar belakang, apa yang kita akan tengok? Okey, yang pertama penubuhan jawatan kuasa kerja. Macam mana dia ditubuhkan? Yang kedua, cadangan jawatan kuasa kerja. Yang ketiga, gerakan nasionalis Melayu radikal. Yang keempat, gabungan putera AMCJA. Yang kelima, sumbangan nasionalis Melayu radikal. Dan yang keenam, kita tengok cadangan putera dan AMCJA. Semua ada 6 topik kecil dalam bab topik yang pertama, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, sikit je, senang insya-Allah. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Okey, sebelum kita masuk jauh lagi, nak tahu apa dia persekutuan? Apa itu persekutuan? Kita sebut negara kita ialah negara persekutuan. Apa dia? Okey, kita kena tahu maksud persekutuan. Maksud persekutuan ialah gabung. Apa yang gabung? Gabungan beberapa buah negeri. Okey, beberapa di bawah satu unit pentadbiran. Okey, berapa buah negeri dekat Tanah Melayu ni? Kira. Ya, gabung. Semua kita bawah satu unit pentadbiran. Sebab apa? Sebelum ini penjajah British dia buat macam mana pentadbiran di Tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu bersekutu, satu pentadbiran. Negeri-negeri Melayu tak bersekutu, satu pentadbiran. Negeri-negeri Selat, satu pentadbiran. Jenuh depa. Okey, jadi sekarang sebab tu sebelum ni Malayan Union depa nak satukan semua, tapi kita tak setuju. So now kita nak bentuk pula satu Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan gabung semua di bawah satu pentadbiran. Bawah satu pentadbiran yang besar ialah kerajaan pusat. Kerajaan pusat mengawal semua. Yang kecil ni dalam negeri ni siapa yang kawal? Kerajaan negeri. Dibagi pada dua, kerajaan pusat, kerajaan negeri. Macam sekarang ni kerajaan persekutuan kita, kerajaan pusat ialah Muafakat Nasional. Okey, kerajaan negeri bergantung kepada negeri-negeri masing-masing. Contoh kalau Kedah ni siapa yang kuasai, iaitu Parti Bersatu lah yang besar kan. Itulah. Okey. Itu maksud persekutuan. Kemudian kita nak tengok latar belakang. Latar belakang dia, ingat saya sebut tadi ada berapa? Ada 6. Okey, kita tengok yang pertama dulu, latar belakang iaitu penubuhan jawatan kuasa kerja. Okey, penubuhan jawatan kuasa kerja. Apa yang ada dalam penubuhan jawatan kuasa kerja? Okey, kamu kena ingat bilakah diisytiharkan Melayu Union? Pada 1 April 1946. Baru-baru ni je kan. Kalau kita tengok sekarang ni lah, 1 April 1946 diisytiharkan Melayu Union. So orang Melayu menentang habis-habisan, termasuklah raja ke orang Melayu ke semua kan, menentang. So apa dia buat? 3 bulan lepas tu, 25 Julai 1946, dia mula bentuk jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja nak buat apa? Untuk bincangkan asas pembentukan PTM 1948. Okey, itu saja. Siapa yang bincang? Siapa yang bincang kita tengok. Ada 3 wakil. Yang pertama, orang British. Kena ada orang British. Okey, saya ambil satu nama saja wakil kerajaan British, iaitu
A. Williams. Senang nak ingat lah. Hak lain kamu boleh tengok rujuk buku teks. Yang kedua kita ada Wakil UMNO. Wakil UMNO kita ambil yang senang, iaitu Datuk Onn Jaafar. Satu lagi Haji Megat Yunos. Tu Wakil UMNO. Wakil Raja-Raja Melayu pun ada juga, iaitu ambil yang senang, ambil dua nama, Raja Kamaral Zaman. Okey, seorang lagi Datuk Hamzah Abdullah. Okey, ini penubuhan jawatan kuasa kerja. Settle. Dapat. Okey. So, mereka tubuhkan jawatan kuasa. Yang kedua, bila mereka duduk bincang, tiga-tiga wakil ni, UMNO, wakil Raja-Raja Melayu, wakil British, duduk semeja bincang apa kita nak buat dalam Persekutuan Tanah Melayu. So, terhasillah cadangan mereka. Okey, saya ambil yang senang sahaja. Semua ada 5, kita ambil 4 lah, senang. Dia tak tanya semua-semua sekali ni. 4, okey. 4 cadangan mereka, iaitu yang pertama, 1. Okey, 1 boleh jaga. 1 boleh jaga warga negara. 1 boleh jaga warga negara. 1 ni satukan semua negeri Melayu. Okey, dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri selat. Okey, 2 buah negeri selat tadi Pulau Pinang, Melaka tu jangan asingkan, duduk sekali. Okey, Singapura letak tepi, asing. Okey. 1 semua negeri Melayu dan 2 negeri selat. 1. Kedua, pulihkan siapa? Kedudukan Raja Melayu. Ingat dalam Melayu ni raja tak ada kuasa. Siapa yang kuasa Gubernur. Okey. So now pulihkan kedudukan raja dan kedaulatan Raja Melayu. Yang ketiga, jaga kedudukan istimewa orang Melayu. Dan yang 4, syarat warga negara mesti ketat. Sebab dalam Malayan Union, okey, syarat warga negara sangat-sangat longgar. Jus soli tu. Okey, so lah ni dia minta ada 5, saya ambil 4 sahaja yang senang. 1, pulih, jaga, ketat, warga negara ketat. Okey, dapat. 1, dia nak satukan semua negeri Melayu di bawah satu pentadbiran dan 2 negeri selat. Kedua, pulihkan kedudukan raja. Ketiga, jaga keistimewaan, jaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang keempat, ketatkan syarat kewarganegaraan. Settle. Tu cadangan mereka, 3 pihak tadi. Okey, dah settle. Okey, yang ketiga, tajuk kecil yang ketiga dalam latar belakang ini, ya Allah, ada golongan yang tidak puas hati dengan cadangan tersebut. Siapa? Okey, tajuk yang ketiga ni, Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Okey, Gerakan Nasionalis Melayu Radikal, orang Melayu. Okey, orang Melayu. Radikal. Apa maksud radikal? British telah menggelarkan mereka golongan ini radikal. Apa maksud radikal? Yang berani menentang secara terang-terangan. Kami tak suka, tak setuju, tak ada kompromi kan hampa. So British gelarkan mereka ini golongan radikal. Tak ada rundingan langsung ada pun ni. Terus bash. Apa dia bash tu? Fikir anak ya. Okey. Golongan nasionalis Melayu radikal, orang Melayu ni antaranya siapa? Persatuan-persatuan ni antaranya siapa? Saya sebut 3 saja yang senang. Melayu Api Geram. Melayu ni Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Api, Angkatan Pemuda Insaf. Geram, Gerakan Angkatan Muda Geram. Kalau PKMM ni siapa dia punya pengerusi? Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kalau Api, Ahmad Bustamam. Kalau Geram, Aziz Ishak. Cukup. So depa nampak ni depa tak puas hati. Kenapa kami tidak dijemput join sekali dalam cadangan jawatan kuasa kerja tadi? Sedangkan kami juga berhak memberi idea untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Nampak? Dia marah. Marah sebab apa? Awak tak jemput kami. Kami pun duduk kat Tanah Melayu juga, wakil persekutuan, pertubuhan-pertubuhan yang ada. Yang hampa jemput wakil UMNO, wakil Raja Melayu. Depa je bincang macam mana dengan kami. Okey, tu yang depa tak puas hati. Okey, so depa ni bergabung, antaranya PKMM tadi, Api Geram, bergabung bentuk jadi PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Settle. Okey, tu Melayu. Sekarang kita tengok pula yang bukan Melayu. Bukan Melayu sahih lah tak puas hati juga. Sebab yang jemput tadi, yang bincang semua orang Melayu saja. Sedangkan mereka juga ada di Tanah Melayu. Siapa yang tak puas hati ni? Kita tengok antaranya, saya bagi 2 yang senang.
Malayan Democratic Union, okey, kemudian MIC, Malayan Indian Congress. Yang bukan Melayu lah. Okey. Jadi depa bergabung bentuk All Malaya Council of Joint Action, AMCJA. AMCJA, All Malaya Council of Joint Action, AMCJA. Pengerusi dia Cina. Ingat ni persatuan bukan Melayu nah. Pengerusi dia Tan Cheng Lock. Okey. Jadi orang bukan Melayu dan yang Melayu radikal tadi, Putera bergabung. AMCJA Putera bergabung. Bergabung. Okey. Bergabung jadi satu dan depa fikir, okey. Depa kata bantah sebab yang pertama tak ada wakil Melayu, bukan Melayu kat situ, sebab dia anggap yang buat cadangan tadi tak demokratik. Tak ada demokratik pun sebab tak melibatkan semua kaum yang ada. Jadi depa pun duduk semeja pula, AMCJA dengan Putera tadi buat satu perlembagaan depa untuk dibentangkan kepada British. Settle. Okay, next. Okay. Awak depa tak puas hati sangat. Okay. Awak orang Melayu radikal tadi tak puas hati. Depa rasakan depa pun ada sumbangan. Ini topik kecil yang seterusnya dalam latar belakang, iaitu sumbangan nasionalis Melayu radikal. Okey, depa pun rasa depa ada sumbangan selama ini kepada tanah Melayu. Kenapa mereka tidak diberi hak? Diberi hak untuk memberi idea nak membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama, apa sumbangan mereka? Mereka perjuangkan kemerdekaan. Dalam perjuangan kemerdekaan, mereka nak bebaskan tanah air daripada penjajah. Mereka tak berkompromi langsung dengan orang barat, dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, mereka perjuangkan hak semua kaum tanpa kira bangsa. Okay. Beri kebebasan untuk mereka bersuara. Hampa nak buat apa? Bersuara. Okay, fine. Kita sediakan surat khabar, kita sediakan medium. Contohnya PKM dia sediakan surat khabar suara rakyat. Dalam tu mereka boleh bersuara apa yang mereka tak puas hati. Tu mereka perjuangkan hak semua kaum. Yang ketiga, mereka sebarkan fahaman kebangsaan. Apa maksud fahaman kebangsaan? Semangat bangsa tu mereka bagi kukuh. Sedaplah bahawa kita sedang dijajah. Tu mereka sebarkan fahaman kebangsaan. Antaranya Melayu lah. PKMM tadi, Persatuan Kebangsaan Melayu Muda. Okey, sehingga PKMM ni tersebar di seluruh tanah Melayu dan ada 53,000 orang ahli. Okey, next. Mereka juga memperjuangkan pembelaan terhadap kaum yang tidak mendapat keadilan. So itu sumbangan nasionalis Melayu radikal. Sebab tu mereka rasa marah, mereka rasa terpinggir sebab tidak diajak untuk membentuk perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, next. Okey. Jadi kita tengok pula yang terakhir dalam tajuk latar belakang penubuhan PTM 1948, cadangan Putera AMCJA. Mereka duduk semeja, mereka kata kita nak cadang apa, pada British, kita nak apa yang kita nak. Bukan Melayu dengan Melayu radikal bergabung, Putera dengan AMCJA bergabung. So apa mereka buat? Okay. Saya terhubung kepada 10 perlembagaan rakyat yang mereka nak. 10 perlembagaan rakyat. Saya tak ambil semua, saya ambil 6 je yang senang nak ingat. Yang pertama, apa perlembagaan rakyat nak yang dicadangkan oleh Putera dan AMCJA? Yang pertama, mereka nak tanah Melayu semua kahwin dengan Singapura. Kenapa dibiarkan Singapura berasingan? So yang pertama, satu tanah Melayu, satu dengan Singapura. Yang kedua, raja. Bagaimana dengan kedudukan raja? Raja mesti bertindak sebagai raja berperlembagaan. Raja bertanggungjawab kepada rakyat. Yang ketiga, bagaimana dengan agama dan adat? Agama dan adat istiadat Melayu, agama Islam dan adat istiadat Melayu mesti dikawal oleh orang Melayu sepenuhnya. Orang putih ke apa, jangan ganggu. Yang keempat, tadi Melayu, raja Melayu, adat Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi. Okay, next. Kewarganegaraan Malaya harus dinamai Melayu. Dan terakhir, mereka minta warna bendera dalam tanah Melayu ni harus berasaskan warna apa? Merah dan putih sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Itu permintaan mereka 6 ya. Ada semua ada 10. Anak-anak boleh tengok yang mana senang nak ingat. 1. Raja Melayu, agama Islam, adat istiadat Melayu, bahasa Melayu, kemudian
warga negara Melayu, harus nama Melayu, dan warna merah, mereka nak warna merah putih. Okay, next. So mereka cadangkanlah 10 ini kepada British. British terima ke tidak? Agak-agaknya British tidak terima. Nehi. Okay, jadi British menolak perlembagaan rakyat tadi cadangan, tapi menerima cadangan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Raja awal-awal tadi. Adakah Putra dan AMCJE duduk saja bila perlembagaan rakyat yang tidak terima? Mereka pun buat hartal. Apa itu hartal? Protes. Mereka bertindak apa? Tutup kedai, berhentikan semua kegiatan ekonomi. Okey, tapi tak ada keganasan, tak protes ni, tutup je. Tutup semua. Kilang, kedai, sekolah, pejabat, apa semua berajuk. Itu tindakan mereka. Okey. Jadi, jawatan kerja yang merangka PTM 1948 tidak disenangi oleh golongan nasionalis, Melayu radikal dan golongan bukan Melayu kerana tidak melibatkan semua pihak. Jadi golongan ini bergabung dan mengemukakan perlembagaan rakyat, tapi British tidak menerima perlembagaan rakyat, hanya menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Habis subtopik pertama, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay.